Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Kalau anda tengok yang malam tadi boleh, tapi nak buat apa kan? Jadi tengok chart yang berjalan. Kalau kita nak analisa keadaan sekarang. Kalau saya nak ceritakan pasaran Asia, saya kena tengok kepada futures. Kalau kita nak bandingkan dia punya ni, faham tak? Kalau kita tengok S&P 500, SPX. SPX ni tak berjalan, ini spot. Jadi kalau nak tengok, kita boleh tengok kepada ES ni contoh. Ni futures dia. Ni futures dia. Okey? Boleh? Tu sebabnya saya bandingkan kepada yang ni. Hello. Jadi saya bandingkan kepada chart yang berjalan. Boleh? Faham? Okey. Jadi nothing much actually. Nothing much kita ada Nikkei yang ditutup sedikit tinggi, but nothing much. Nothing much. Saya tak peduli sangat satu batang candle. I don't really care about sebatang candle. Saya tengok kepada structure. Jangan tengok kenapa candle sekarang ni jatuh sebatang ataupun naik sebatang. Itu saya tak tahu. Kalau dia naik sebatang dan dia buat higher high baru, tu baru cerita baru bagi saya. Kalau dia cuma sebatang kat sini, saya tak peduli. Saya tak gunakan candle pun, saya gunakan baca. Sama je sebenarnya. Okey, jadi daripada sudut indeks, kita ada gambaran yang bercampur. Sentimen pasaran adalah agak pada sekarang ni something, maybe some news or what. Agak waktu sekarang. Untuk ke arah masuk kita tengok ada apa-apa tak? French Health Minister says that the virus is under control. Nothing much. Tak ada apa-apa. Tak ada nothing much. Ke arah Eropah Open ni nampaknya a bit more positif. Kita ada USD JPY yang sideways. Kita ada yen pair dan dollar pair yang searah. Kita ada kita ada indeks ni yang menunjuk ke atas. Jadi maksudnya kita berada dalam sideways dynamic tapi lebih negatif US dollar. Jadi maksudnya anda akan nampak contohnya seperti Euro USD contohnya lebih ke atas. Bergerak ke atas, tapi sebatang candle tau. Faham tak? Nak trade, bagi saya tak advise untuk anda tengok sebatang candle, dua batang candle macam ni. What you do is, ini sideways market, betul tak? Ini sideways market. I don't really advise untuk trade tak ada arah, tak ada nothing, tak ada apa-apa. Ni there is no info kat sini. Kalau anda tengok dollar index, kita tahu dollar index berada dalam area, mencecah area support dan bounce. Tapi setakat ini, bounce dia dalam 7 wave. Let me show you something yang saya tulis untuk kita punya analisa dekat majalah Forex Malaysia. Okey, ini adalah untuk dollar index. Okey. Pada waktu ini, kalau anda tengok yang ni, pergerakan semasa adalah korektif. Macam mana kita tahu dia korektif? Dia lebih volatile, turun naik. Okey? Dan dia sampai tempat support. Dia sampai tempat support. Disebabkan dia break channel, iaitu kita menyambungkan wave 2 dan wave 1 punya channel. Channel ni buat macam ni. Anda gunakan yang ini. Okey? Oops. Saya terpadam tu pula. Okey, channel ni anda sambungkan di antara dua ni, 1 dan 2 ni. 1 dan 2 anda sambungkan dia dan anda dapat satu channel ni. Semalam 2 hari lepas, price tu break out daripada channel. Breakout channel ni ke atas tapi marginal, maksudnya dia pecah sikit je. Tak close kat atas, jadi itu menimbulkan persoalan whether ini betul-betul breakout ataupun tak breakout. Maksudnya kalau dia breakout ke atas,
kita dah ada dolar yang kukuh. Ini adalah dolar index. Kita tengok kepada bounce dia. Ini area support. Maksudnya kita punya correction kat sini, dan disebabkan dia ada marginal ataupun breakout sikit ni, kita tengok dulu adakah ini dah turn ataupun tidak. Kita kira dia punya break ni. Setakat ini kita baru ada 7 swing, faham tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 swing. Okey? Sekarang ni price tu balik ke dalam channel. Okey, anda boleh count dia sebagai 1, 2, 3 pun tak ada masalah. 7 tak ada masalah. Tapi kita tahu setakat ini bounce yang ini bukan dalam bentuk trending. Faham tak? Dia bukan dalam bentuk trending. Dia masih berada dalam bentuk correction. Sekiranya kita ada price yang break out atas 7 ni, okey, then pada waktu tu kita jangkakan sekiranya harga melangkaui 9780 atas daripada 7 ni, then kena ingat satu korektif, even kalau dia korektif, dia hendaklah 3 swing, 7 swing, 11 swing, 15, 19, 23 campur 4, campur 4, campur 4. Faham? Jadi sekiranya dia breakout 7, kita jangkakan sekurang-kurangnya ada berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ke atas. Ke atas. Boleh? Faham? Tapi sekiranya dia break bawah daripada 6 ni, dia break bawah daripada 6 ni, 9637 macam tu. Sekiranya dia break bawah 6 ni, then kita jangkakan ini adalah cuma satu correction dalam W, X dan Y. Faham? Faham Alang? Kamil, faham Dalam W, X dan Y, ini A, B dan C, W, X dan Y, dan kita akan ada wave 2 ni, habis dekat area sini. Faham? Okey, setakat ini bounce dia adalah dalam bentuk correction. Okey, sekiranya dan dia tak boleh tembus daripada 2 kat sini. Kalau dia tembus 2 kat sini, kalau dia tembus dan buat lower low, then pada waktu tu kita tahu dolar dah start trend ke bawah. Okey, faham? Dolar dah start trend ke bawah. Kalau dia tembus bawah 2 ni. Pada waktu ni kita betul-betul kat simpang tau. Kita betul-betul kat simpang. Whether betul ke tak dia kuat ataupun tak. Kita betul-betul kat simpang. Sebab setakat ini correction dalam dolar hanya dalam 7 swing. Iaitu satu correction. Boleh? Okey? Jadi kita nak tengok benda ni. Kalau dia ni, then kalau dia tak tembus dan reject, pada waktu tu, then barulah kita akan ada kekuatan dolar. Yes. Kalau dia break yang ni, ini adalah 1, 2, bukan ni adalah 3 dalam 3. Ini adalah 3 dalam 3. Ini adalah 3 dalam 3. Kita ada 1, 2, 3 dalam 3. Maksudnya kalau dia break ini, kita akan ada dolar yang lemah. Negatif US dollar dynamic. Kita betul-betul dekat simpang sekarang ni. Whether dia kuat ataupun lemah, it all depend kepada pergerakan dalam ni. Kalau dia break kat sini, saya akan consider ini sebagai 1, 2 dan ke atas. Maksudnya, kita dah ada 1, 2, 3 ke atas. Ini seluruhannya wave 1, 2, 3 dalam 3 ke atas pula. Boleh? Betul-betul kat simpang sekarang ni. Sebabnya kalau dia break dan ia confirm breakout channel. Nampak teknikal dia? Dia confirm breakout channel kalau dia break atas 7 ni. Then, kita akan ada kekuatan US dollar. Kita betul-betul, sekarang ni betul-betul kat simpang.
betul-betul kat simpang ya. So we are there untuk dalam market sekarang ni untuk dolar. Really whether dolar akan kuat ataupun lemah is not showing. Everything is sideways. Seperti saya tunjukkan kepada anda tadi, untuk indeks tadi kan, indeks pun sideways. Kita ada gold. The winner here, the clear winner dalam cerita ni, semua ni, the very clear winner adalah gold. Ini adalah the clearest winner bagi saya. Ya. Kalau berdasarkan movement at the moment, we still have a bit more extension ke atas. Sama ada ini dalam 3 kat sini dan ini 4, or a bit more. Antara yang saya gunakan untuk nak tengok movement gold ni, saya tengok benda ni. Okey, saya akan tengok kepada movement, letak macam ni senang sikit nak banding. Okey, kita tengok kepada movement gold berbanding dengan US 10 years futures. Ini yang saya nak tengok. Ini adalah satu correlation yang saya gunakan. Okey, kita nampak movement dia adalah serupa, betul? Structure semasa ni adalah serupa. Khabar baik, Ronald. Kita ada gold yang buat break high. Nampak? Dia break high. Okey, ini untuk gold. Sekarang ni, cerita dia, untuk T-Note futures ni, dia belum break. Dia belum break. Kita ada sideways daripada dekat sini. Ini adalah high dekat sideways dia, dan ini adalah level high dia yang satu lagi. Ada 2 level. Yang kita nak tengok, whether gold ni boleh continue lagi ke atas adalah sekiranya 10-year T-Note futures ni break out level ini. Nampak? Saya dah letakkan satu alert kat situ. Ini sebenarnya. Yang ini. Okey? Kita nak tengok yang tu. Sekiranya T-Note futures ni break out, then gold akan meneruskan pergerakan more ke atas. Faham? Boleh? The clear winner kat sini. Kalau anda nak tengok gold, kalau dekat US dollar ni, XAU USD, dia tak nampak sangat kekuatan. Kuat, tapi kita tak nampak sesuatu yang amat trending. Kalau anda tengok XAU EUR ni, this is the move. Trend. Tapi ini trending lebih lagi daripada XAU USD ya. Okey. So ini yang saya gunakan. Saya akan lihat kepada correlation 2 ni, iaitu kepada T-Note futures. Sekiranya ini break ke atas, T-Note futures ni pergerakan dia adalah berlawan dengan saham tau. T-Note futures ni pergerakan dia agak berlawan dengan saham. Agak berlawan. Sekejap. Mana saham? Okey, kita tengok kepada YM. Okey, pergerakan dia adalah agak inverse dengan saham. Nampak? Okey, jadi maksudnya sekiranya T-Note ni break out ke atas, if T-Note ni break out ke atas, anda akan dapati untuk pergerakan saham akan bergerak seperti yang saya letakkan dekat sini. Kita akan ada pergerakan ini. Satu lagi ke bawah untuk saham. Sebelum dia kuat balik. Satu lagi jatuh ke bawah. Boleh, Ronan? Gusmin? Nampak tak? Dia mempunyai pergerakan yang berlawan dengan saham kan? Jadi sekiranya ini membuat breakout ke atas, ini akan buat correction ke bawah. Faham? Okey, at the moment itu yang saya lukiskan. Itu yang saya letakkan ya. Ini akan breakout ke atas dan saham akan buat satu lagi correction ke bawah. Satu lagi correlation yang saya nak anda tengok adalah kepada ini.
ZN dan juga kepada USD JPY. Semua ni berkait. Try tengok dia punya structure. Apa yang anda nampak? Yusmin, apa yang anda nampak? T-Note dan juga USD JPY ni. Ronald, Kamil, Alang, nampak kan? Okey, pergerakan dia inverse. Jadi sekiranya kita ada breakout ke atas, yang ini akan buat correction ke bawah. Okey, cermin dia. Jadi disebabkan itu, kita nampak untuk USD JPY, USD JPY, saya jangkakan akan memulakan pergerakan ke bawah ni. Dan that means you will have more strength, lebih banyak kekuatan untuk gold tadi. USD JPY bergerak ke bawah, dollar index masih sideways, saham akan buat satu lagi correction ke bawah. Boleh? Selagi kita ada pergerakan ini dalam pasaran, saya tak jangkakan pasaran saham tu akan rally. Saya tak jangkakan pasaran saham tu akan rally. Saya jangkakan untuk yen pair akan kekal volatile, turun naik. Okey, maksudnya dekat sini it will be more volatile. It will move macam ni. Okey, ini dalam satu bentuk diagonal 1 2 3 4 5 sebelum dia buat 3 wave, then barulah dia buat pergerakan ke bawah. Faham? Untuk wave 1 permulaan wave 3 ke bawah. Okey, ini untuk Euro JPY. GBP JPY gambaran yang serupa. A bit more volatile sebelum dia bergerak ke bawah. AUD JPY a bit more ke atas sebelum dia bergerak ke bawah. Ini adalah mirror kepada saham tadi. Ini sama dengan pergerakan saham, jagaan untuk saham dan AUD JPY. Mana JPY kita? AUD JPY. Okey. Gusmin, nampak tak? Dia punya chart tu sama kan? Clear kan? Kamil? Ronald? Alang? Wendy? Nampak kan? Izwan? Dia adalah chart yang lebih kurang sama. Clear kan? Very, very clear. AUD JPY. Okey, Izwan? Denny? Jadi bila anda buat, sebab itu bila saya melukis ni, saya bukan main lukis je. Bila kita jangka saham, cumanya dia punya labeling tu lah. Contohnya, kita jangkakan ini akan buat satu ke atas. Jadi kita jangkakan AUD JPY pun akan buat satu ke atas macam ni. Boleh? Clear kan? Okey, bukannya kita lukis 1 2 3 4 5. Saya tak ikut wave theory, saya tak macam tu. Saya akan ambil correlation dalam market ni dan untuk saya decide apa label saya nak guna. Faham? Disebabkan ini masih buat C, sebab itu ini kat bawah ni, maksudnya kita jangka ke atas. Sebab ini wave C. Wave C tu biasanya dalam bentuk impulse, dalam bentuk 5 wave. I hope apa saya kongsikan ni amat clear kepada semua. So kita masih ada a bit ke atas untuk JPY pair sebelum dia jatuh ke bawah. Ini sesuai dengan pergerakan USD JPY sebab anda akan nampak saham ni tak dapat nak kuat apabila JPY tu kuat. Faham tak? JPY kuat maksudnya JPY pair tu jatuh. Nampak tak dia punya ni sama? Everything sama. Anda pergi tengok, dia boleh tukar chart dia. Boleh kan? Nampak kan? It's the same correlation. Very, very clear correlation. Kalau anda jangkakan yen tu kuat, anda tak dapat jangkakan saham ni kuat.
Sementara saham ni buat dia punya movement yang ini tadi, so selagi ini dijangka membuat ini, I'm looking at kemungkinan untuk saham pun buat yang ini. Boleh? Okey? Macam mana kita tak lukis macam tu? Sebab chart dia sebelum ni semua sama. Faham konsep yang saya gunakan, Gusmin? Very, very clear kan? Very, very clear kan? Very, very clear. So, sebab kita nampak dia dekat chart. Nak bohong macam mana kan? Okay? So kalau kita jangkakan ini, kalau kita jangkakan ini ke atas, then kita jangkakan ini ke atas. Kita tak dapat nak kata satu naik, satu turun. Itu tak dapat jadi. Itu tak dapat nak jadi. Ya? So, a bit more upward move sekarang ni, sebelum pasaran retrace balik, seperti yang saya sebut sebelum ni, we are waiting untuk USD JPY ni. Ini akan berlaku sehinggalah USD JPY sampai support dekat bawah ni. Ya? Sebab the whole move kat sini masih lagi correction. Masih lagi correction. Ya? Dan kita jangkakan ia akan buat satu lagi leg ke bawah sampai support. Pada waktu itu pergerakan ke bawah. Tengok ni. Tengok ni ya. Saya tunjukkan kepada anda 3 benda. Ini adalah Euro USD. Ini adalah Euro JPY. Okey? Dan ini adalah Dollar Index. Okey. Kenapa sekarang ni kita memang dalam pasaran yang tak menentu? Kita tahu Dollar Index ni dah react sampai area support. Dia sampai area support dan menaik. Okey, ini untuk Dollar Index. Boleh? Ini untuk Dollar Index. Yang kita nak tengok sekarang ni dia tengah kita nak tengok okey. Itu adalah ni. Okey, ini daripada sini tak apa. Dia break out a bit of the channel, Dia break out a bit of the channel. Okey. Saya kena lukis betul-betul lah. Okey, kat sini. Dia break out a bit of the channel. Tapi dia tak meneruskan pergerakan dia. Dan setakat ini, this breakout dalam bentuk, seperti kita ceritakan tadi, dalam bentuk correction. Tak ada tanda lagi dia untuk dia nak naik ke atas. Belum. Cumanya, dia dah sampai tempat support. Okey. Euro JPY, we are looking at possibility untuk dia buat a bit ke atas sebelum dia meneruskan ke pergerakan ke bawah. Okay. Ini untuk Euro JPY. Nampak tak? Kita dalam satu market yang tak tentu. Yang tak tentu. That's why it's very hard untuk kita katakan apa now. It's very, very sekarang 15 minit, setengah jam lagi bertukar. Itu yang kita tengok kat market sekarang kan, Wan? Itu yang kita nampak kat market sekarang kan? Sekejap lagi ada apa-apa, tukar balik. Sebab itu, if you are trading dekat lower time frame, anda akan memang kena ni anda memang kena libas. That's why I'm suggesting to you, look at the higher time frame now. Look at the higher time frame now. This is the higher time frame punya ni. Maksudnya, anda akan tengok lebih besar sikit. Okay? Kalau trade di lower time frame boleh. Tapi anda akan lekat dekat situlah. Cuba untuk manage position anda. Boleh, tak ada masalah. Tapi anda akan terpaksa lebih aktif lah. Maksudnya duduk depan chart dan manage anda punya trade. Okay, Euro USD. Euro USD, we know it tested the resistance dekat sini. And is projected untuk move ke bawah. Nampak tak? Dolar ni ke atas, Euro USD ni ke bawah, Euro JPY ke bawah. Kita ada pasaran yang bercampur. Dolar kuat, yen pun nak kuat. Faham tak?
dolar nak kuat, yen pun nak kuat. Apa jadi kepada indeks? Ingat, ada 3 kumpulan aset utama. Yang pertama indeks, yang kedua adalah dolar, yang ketiga adalah yen. Bila kita ada dolar pun nak kuat, tapi belum nampak kekuatan dia. Bila kita ada yen pun nak kuat, tapi last movement dia, apa jadi kepada indeks? Apa jadi kepada indeks? Saya tulis kat sini. Saya kena buka ini. Okay. At the moment, kita ada US dollar ataupun US dollar yang menunjukkan dah sampai support. Dah sampai support. Dan dijangka akan start dynamic dia. Maksudnya dijangka akan nak kuat. Okey? Dinamik dia. Ataupun dijangka akan mengukuh. Kita ada yen yang masih lagi ada incomplete. Kita masih lagi yen yang ada incomplete movement. Masih belum ada pair dia belum sampai lagi 100% movement. Incomplete move. Maksudnya kita juga ada yen yang nak kuat. Ingat, dalam satu-satu masa, at least salah satu daripada 3 ni, USD, yen dan indeks, akan buat pergerakan sideways. Ini tak ada sampai kat mana-mana. Jadi kita jangkakan untuk indeks ni akan buat pergerakan sideways. Nampak? Jadi dalam keseluruhan cerita ni, siapa yang menang? Dalam keseluruhan 3 cerita ni, kalau anda seorang pelabur, apa maklumat yang anda ada daripada sudut fundamental? Ni kita sambung, kita letakkan cerita fundamental. US dollar dan yen, ini tambah sikit. Ini saya tak pernah ceritakan. Broker menang. Trade direct dekat exchange. Okey, US 2 ni adalah mata wang. This is CCY. Apa yang anda tahu mengenai value currency sekarang? Apa yang anda tahu pasal value currency sekarang? Currency tu apa value dia? Currency ni value dia datang dari mana? Kalau anda ada duit, anda letak satu tempat menyimpan, mana datang value? Tak ada, mana ada sandaran emas. Zaman ni mana ada duit simpan sandaran emas? Malaysia tahun 81 dah tak ada. Tak ada, itu sekolah kita dulu. Bank polisi tak ada. Mana value duit tu apa? Duit punya value. Interest rate. Interest rate. Ekonomi naik, interest rate naik. Duit kuat sebab value, sebab interest rate kuat. Faham? Okey? Jadi sama macam currency tu yang orang sebut swap tu kan. Swap. Ya. Jadi the idea is negara yang mempunyai yield yang lebih tinggi ataupun faedah lebih tinggi, interest rate yang lebih tinggi, mata wang dia mempunyai tarikan lebih banyak. Okey. Jadi kalau apa yang kita tahu mengenai interest rate sekarang ni? Apa yang kita tahu mengenai interest rate sekarang ni? What do we know about interest rate? Kita ada central bank yang cut interest rate dan sedang menjalankan quantitative easing. Itu yang kita tahu kan? Okey? Boleh? Okey? Maksudnya interest rate ni will be depressed. Quantitative easing ni bertujuan untuk menambah kredit dalam pasaran
Dan antara yang dibuat adalah pembelian aset seperti untuk Australia ni adalah 3 years. Dia 3 years punya bond. Dia punya sasaran berada sekitar 0.25. Nampak tak? Ini berkisar ke sekitar sini. Untuk US 10 years, dia punya ni adalah sekitar 0.65. Ni kat sini 0.65. 65. Okey. Ini adalah dia punya rate semasa lah yang dia tengok. Yang dia tengok. Dia cuba sebabnya dia orang akan cuba untuk pastikan yield ni berada pada tahap rendah. Sebabnya sekiranya yield ni tinggi, maksudnya interest rate dalam pasaran tu tinggi. Macam kita nak beli kereta, interest rate kat bank mahal, benda sama. Ekonomi belum cantik, ekonomi tengah dingdong, bagus ke tak bagus. Jadi apa yang dia orang cuba buat adalah pastikan interest rate rendah. Boleh? Jadi kalau kita ada interest rate yang kekal rendah untuk currency, indeks yang sideways, mana duit pergi? Ini bercampur. Kita akan nampak dekat sini, kita akan nampak contohnya kepada teknologi sector, tech sector. Kita nampak untuk saham-saham seperti, khususlah kita akan nampak saham-saham seperti Apple, buat higher high, Microsoft higher high, Amazon higher high, Google tak jadi, Google setengah, Facebook biarpun orang tarik balik iklan dari tempat dia pun buat higher high. Kita ada yang macam ni yang buat higher high. Tetapi kita ada yang lain-lain seperti sektor pengangkutan. Kita ada Delta, kita ada American Airlines, kita ada Southwest yang masih tertekan. Kita ada Royal Caribbean yang masih tertekan. Kalau kita tengok kepada sektor perbankan, JP Morgan masih lemah, Bank of America masih lemah. Okey. So kita ada yang tak menentu kat sini. Kita ada industrial yang masih tertekan, kita ada untuk banking, financial yang masih tertekan, kita ada kita ada pengangkutan, transportation yang masih tertekan, energy yang sideways. Jadi kita masih lagi ada yang ni. Tapi cerita dia, tech sector ni, syarikat dia besar. Syarikat dia besar. US government, dia orang kena keluarkan bond tu Gusmin. Mana dia nak dapat duit? Tu cerita dia. Masalahnya, inilah benda dia. Jadi kalau kita ada duit yang rega dia makin turun disebabkan oleh interest rate yang makin turun, kita ada indeks yang nampak gambaran kita ada dua dunia, mana duit pergi? Of all this situation, pelabur kena letak duit somewhere, tapi dia nak simpan cash itu semakin rendah value dia because of interest rate. Daripada seluruh gambaran ni, fikirkan ke mana duit pergi? Where will investment flow? Ke mana duit pergi? Mana duit akan pergi? Saya nak anda berfikir critical thinking. Fikirkan benda ni. Ya, aset apa? Aset apa? Ni aset juga. Saham ni, indeks ni aset. Kita nampak untuk stock sektor ni dah naik. And the thing is, dia baru saja buat high. Okay. Dia baru saja buat high. You might see this one fly lagi tinggi. So secara ni you have this tech sector, but you still have
Yang ini pun mungkin akan ditarik oleh benda-benda kat sini. Sekiranya dekat sini mana-mana yang teruk jatuh, ini pun boleh jatuh. Maksudnya untuk pasaran saham berada dalam sideway. Where will the money go? Stock ni yang ni. You will see first. You will see precious metal. Ini tempat pertama. Kita ada gold, kita ada silver. Okay? That is what we are looking at now. Nak beli bond. Yes, kita ada satu lagi, iaitu bond market. Masalah dengan bond market ni, apa yang anda nampak? Kita ada bond price yang duk naik. Tapi pada masa yang bond ni, dia punya yield tu jatuh. Dan kita tahu, untuk at least tempoh 2 tahun, Fed dah bagi tahu dia tak akan naikkan interest rate. Where will the money go? This is number one. And number two, apa asset class yang anda nampak? Kat mana duit pergi? Where will the money go? And satu lagi, I will see number three. Where will the money go? Ni opportunity ni kalau anda fikir. Ini bukan nasihat pelaburan. This is just an analysis yang saya nak anda fikirkan daripada sudut opportunity. Ni masa dia. Ini masa dia. This is the time. Kena ingat dekat US tu, diorang pun menerima bantuan kan, untuk family sehingga few thousand kan. Untuk kat Malaysia kita terima moratorium dan juga BPN tu kan. Dan cerita dia ini mungkin akan macam Malaysia 6 bulan, macam US tu sehingga dia tengah discuss mengenai satu lagi. I think Presiden Trump akan work out with the Congress untuk bantu ekonomi sebabnya tahun ni tahun election. So nak bagi gula-gula lah. Okay. Nombor 2 ni ke mana? Yes, Abizul. Tapi sebelum tu, kita akan ada kripto. Kripto. And number 3, you will see real estate. Real estate. This one is going to be the next one. You know why? Kita ada interest rate yang rendah. Kita ada stimulus package yang tinggi. Faham? You will see real estate. Dan antara yang anda nak tengok adalah contohnya seperti IYR ni untuk ETF dia, untuk nak tengok dia punya pergerakan. Untuk semasa masih lagi dalam sideway, but not weak. Tak weak, dia tak lemah. Nampak? Dia tak bergerak macam ni. Dia tak bergerak macam ini. Contohnya kita tengok kepada XLE. Sorry, bukan. Dia tak bergerak macam mana kita punya financial F. Mana kita punya ni? XLRE. Sama. It's not that weak. Kripto aman tu apa? Apa maksudnya Rasmin? Okay. These are the 3 asset. Three apa yang market akan yang tengah tengok. Kripto aman tu apa maksudnya kripto aman? Kripto tu bagus. To me, macam ni. Pelabur kena letak somewhere.
duit dia kena letak somewhere. Kalau nak tengok kripto, do your due. I cannot suggest to you nak letak kat mana. Yeah? I cannot suggest to you. But what I can foresee is, selagi condition macam ni, you will see untuk Bitcoin contohnya. Saya bagi yang general lah. Anda akan dapati mana Bitcoin ni dah. Mana Bitcoin kita. Ni. Okay. I can foresee that Bitcoin will move more or less macam gold. It will move this way. More or less macam gold. Kalau anda nak masuk, tunggulah turun. Janganlah masuk ke atas ni. This is more kepada Bitcoin. Big move dia masih lagi ke atas. Ini bukan untuk trading. Ini bukan untuk trading. Ini lebih kepada kalau anda berfikir where the flow is. You will see untuk sebab itu kalau kita katakan US dollar nak kuat, dia akan kuat cepat dan cepat laju, lepas tu dah habis. Untuk dolar dia akan bergerak anytime. Laju, bergerak laju, lepas tu habis. Lepas tu habis. Dia akan sideways, lepas tu membuat pergerakan jatuh. Sekiranya dolar ni jatuh nanti, apa mata wang yang dijangka akan paling kuat pada waktu ini? Bila dolar ni habis pergerakan ini nanti. Apa pergerakan yang dijangka paling kuat? I don't foresee dia akan buat sampai sini. Mungkin satu je kaki ke atas. Lepas tu, kita akan ada kelemahan dolar. Not yen. Euro is not that weak tau. Kalau anda tengok kepada euro US dollar, dia tak, di sini tak ada lower low tau. Ni tak ada. Kita mungkin akan ada satu kaki, lepas tu dolar kuat. Euro is not that weak. Saya nampak ini mungkin sekejap je. Kalau anda ingat satu analisa yang saya buat dahulu mengenai dolar indeksnya. Dekat monthly. Tak apa. Kita tengok kepada apa ya? Ni Okay, ini time cycle dia. Okay, ini dolar index. Ya. Jadi kalau kita lihat daripada sudut time cycle, dolar ni berada dalam bearish cycle. Ini adalah 3 months punya chart. Dolar ni berada dalam low, lower high, lower low. Now, dia tengah menaik kan. Saya jangkakan dia akan ada satu kenaikan macam ni, satu, lepas tu jatuh. Sebab tu saya katakan dia sekejap je. Naik cepat, lepas tu jatuh. Tapi ingat, ini 3 bulan punya chart. Okay. Maksudnya kita jangkakan satu yang, saya buka pakai pen. Okay, maksudnya kita jangkakan dolar ni will do something like this. This type of move. Mana nak tulis ni? Okay, this type of move. Satu. Okay. Then, dia akan buat pergerakan ni. Okay. This will be the move in dollar. Okay, sebab sebelum ni, paling lama dia kuat adalah 8.8 tahun. Maksudnya, hampir 9 tahun lah. Biasanya tempoh dia kuat tu adalah selama ini. Okay. Jadi sekarang ni
Yang paling panjang dia naik ni adalah ni. Jadi saya tak jangkakan dia buat higher high balik. Saya tak jangkakan dia buat higher high balik. Okey? Saya tak jangkakan dia buat higher high balik. Kita akan ada sharp move ke atas sebelum dia buat kelemahan ni. Pada waktu ini, ingat dollar index, half of dollar index adalah euro. Faham Malang? Ya. Masa USD lemah ni dan ini naik, lepas tu dia turun, this is the time untuk anda tengok gold. Masa ni that is the time anda tunggu gold ni. Faham maksud saya? Ini adalah sum of peluang yang datang 10 tahun sekali. Gold dan silver. Masa dia buat ini, this move nanti, buy dia. If they move that way. Ini bukan untuk trade. Ini adalah untuk anda pegang. Untuk anak cucu. Faham? Okey? Sama juga. Terutamanya untuk silver. I see more value kat silver daripada gold. Because, nampak movement dia? You have more upward move untuk silver berbanding dengan gold. Umur 7 bulan. Simpanlah. Okey. This peluang ni tak jarang ada. Jarang ada. This was the same analysis yang kita orang masa cerita benda market dynamic ni, seperti saya ceritakan tu tahun 2009. Kan saya ceritakan pasal 2009 kan. We were talking sama macam ni. Sama macam saya cakap kepada anda ni dalam grup masa tu, grup apa? Tak ada dah. Yahoo group tu kan. Yahoo group, ingat tak? Yahoo group. Dulu kan kita ada Yahoo group tu kan. We were talking about that here, dekat sini. And we are looking at the same. Nampak tak dia punya pergerakan ni sama? This thing. Nampak tak? Cumanya dia punya scale ni rendah sikit sini. Nampak tak? Bukan ICQ, Yahoo Messenger, Yahoo Group. Dulu ada Yahoo Group, dah tak ada dah. Baru saja bulan lepas dia tak ada dah. Bukan MIRC, itu ASL, itu tahun 90 lebih. Itu tahun lama sangat. Ini 2009. Okey, ni tahun 2009. We were talking, benda ni, kita bercakap ni, benda ni, structure ini, sebelum silver naik ni. We were talking about this. The same apa saya ceritakan kepada anda ni. We were talking about it here. Dan masa recovery ni. Semua, sell lagi. We were talking about that. Tak. Some of the guys, and including me, we were talking about buying silver. We were talking about buying gold. Here. Dekat sini. Sayang dah keluar. Nampak tak anda dalam struktur yang sama? Struktur yang sama. Here. Sebelum tu. Okay? Dan dekat sini. It is representing itself again. We are waiting for here. Sini nanti. Kalau dia buat satu lagi penurunan. Penurunan ni possible sekiranya US dollar kuat. Faham? Okay? I don't think dua ni terlalu dalam. It could be here only. But instead of gold, because of this structure, I would prefer silver. Nampak? Silver tak ada penurunan. Gold ada penurunan. Boleh? Nampak kenapa saya duk cerita pasal silver instead of gold? Faham? Yes. Ini dia. Silver cuma satu penurunan lepas tu naik. Gold penurunan naik, penurunan satu lagi. Faham? Okay? This opportunity jarang ada. So fikir instead of trading, this is something that you keep.
Boleh? Okay, I'm waiting for that pullback. Untuk trading, siapa dah ikut yang sebelum ni dah hit TP kan? 1788 kan? Ingat tak yang entry daripada 4 daripada 1674 ni 1788. Okay, 1788 dah keluar kan? Okay, jongkong silver. Jongkong silver. Boleh? Okay, kita berhenti rehat dulu. Dan kita sambung balik dalam tempoh 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Edward, yap, cantik soalan. Okey. Ni soalan daripada Edward ya. Kalau beli gold dalam MT4 ataupun MT5 dan hold dalam satu akaun, adakah ia dianggap sebagai satu pelaburan? Dan sekiranya kita menggunakan Islamic dan no swap account. Macam ni. Kalau anda bercadang untuk nak beli gold, contohnya menggunakan XM lah This is how anda kena fikirkan trading. Okay? Sebab kalau anda masuk dekat MT4 menggunakan broker, itu trading. Sebab anda menggunakan leverage. Boleh Edward? Kalau anda katakan untuk melabur tak ada leverage. Itu beza dia. But I would suggest untuk anda, ingat tak yang kita pernah cerita benda ni? Ingat tak kita pernah cerita mengenai account-account? Gusmin dah buat tak benda ni? Ini untuk depo, ini untuk withdraw, dan dah bahagikan akaun anda. Okey? Ini adalah untuk anda letak CFDs. Ingat apa saya sebut ini? MT5. Okey? Untuk trading account, I would suggest anda bahagikan dia kepada time frame. And start berfikir. Buat account tu klik sekejap je, Gusmin. Anda cuma letak additional account kan. This is account yang long term. Start buat benda ni Start berfikir macam ni. Okay? And this account is where you put most of your kalau anda ada satu, kalau belum ada, anda start merancang. Daripada sekarang ni, straight kat satu ataupun dua account, lepas tu hentak-hentak, bila jadi, anda keluarkan, enjoy. Jangan buat benda tu. Okay? Anda boleh, tapi katalah anda untung satu jumlah, ambil certain percentage untuk anda buat apa saja. Tapi what you are trying to do is to besarkan the whole portfolio. Anda boleh. Contohnya katalah dia capai satu jumlah dan anda nak keluarkan certain percentage. Maksudnya katalah anda target kalau dah sampai 10,000, saya akan keluarkan 10%. Jangan macam sekarang. Sekarang ni jadi pun keluar dalam akaun tu hentak, yang keluar ni pergi entah mana-mana, lepas tu habis. Lepas tu cari duit untuk depo. Jangan buat benda tu. Itu tak cantik. What you do is try untuk start besarkan yang long term account ni. Yes, tak apa. Tapi you know, I'm presenting to you apa yang satu hala tuju lah. Satu something yang anda boleh rancang kan, mula merancang. Boleh? Even anda start daripada kecil. Daripada kecil itulah anda start. Jangan dah besar tak ada. Okay? Get the concept. Okay? So, yang long term ni, anda mungkin trade dekat weekly ataupun dekat daily. Yang untuk gold tadi Edward, untuk gold technical dia sama. Cumanya anda akan gunakan stop loss yang lebih besar. Faham? The same concept. Okay? At least anda nampak harta anda. Yes. Put it in writing. Jangan letak dalam kepala. Okay, put it in writing. Present macam yang saya tunjukkan ni. Tuliskan, letak dekat dinding, print out, then anda start. Dan anda rancang ini berapa. Dan katalah anda seorang day trade. Letakkan, kalau tak duit habis. Keluar withdraw, tak ke mana. Kalau ada withdraw. Kalau tak ada depo kan. Depo bukannya tak ada, grow account ada kan. Lepas tu hancur balik. Betul tak? Betul tak? Itu trend yang saya kat broker saya nampak.
Saya nampak semua ni. Bukan tak grow account. Grow, betul tak dia ni? Account grow, lepas tu hancur balik, betul tak? Tu banyak jadi kan. Mungkin tak kena dia ni, mungkin kepada rakan-rakan. Kan? So fikir kan, you have some ada perancangan lah. Grow, lepas tu risk yang dekat grow ni makin tinggi. What you do is you have something, a target, 100 jadi 150, $50 tu, $50 tu ke mana perginya? Ni letak 20% kat sini, 30% kat sini, 50% kat sini. Yes, 2 tahun lepas. Bukan tahun lepas, 2 tahun lepas dia cerita benda ni kan, Edward? 2 years ago dia cerita benda ni. Tahun 2018 dia cerita benda ni kan. Ni bukan konsep baru. Ini konsep lama yang kita cerita kan. Okay. So, faham apa maksud saya? Boleh? Start berfikir mengenai time frame. Dan here you are, because sebabnya kalau saya tak katakan dia sebagai melabur, kecuali yang dekat sini. Yang dekat sini anda ni tadi untuk yang gold, silver kan. Fikirkan apa yang saya kongsikan tadi. Boleh? Cerita dia, anda simpan dekat broker Gusmin, dia tak bayar interest. Faham tak? Sebab itu saya tak faham orang yang letak 1 million dekat broker, dia kata saya cuma risk sebanyak 10%, sebanyak 100,000. 900,000 duit tu tak menjadi apa. Dia idle money. Dia tak menjadi apa. Kita withdraw hilang value adalah kita exchange rate turun habis. Faham? Okey? So fikirkan apa saya sebut ni, rancangkan penggunaan duit anda. Okey? At least dia growing dalam bentuk aset. Growing dalam bentuk aset. Faham? Even sini CFDs ya. Make sure your money is working for you. Don't let it idle. Even kalau anda letak kat sini kumpul nanti withdraw sekali kan, tak guna pun. Duit anda idle, tak buat apa-apa. Maximize the potential. Yes, maximize the potential of the cash of your that one. Itulah leverage yang anda ada. Modal anda, equity anda. Boleh kan? Cerita dia kalau letak dekat wallet Bitcoin, the wallet itself is speculative. Faham tak? Sebab itu kalau anda contohnya nak harga Bitcoin pada harga 10,000. Contoh $10,000. Contoh saya bagikan round figure lah, $10,000. Kalau nak beli satu Bitcoin $10,000 ataupun 0.0001 whatever lah, put that much, put jumlah itu, put harga itu. Faham tak? Katalah Bitcoin harga 10,000 satu Bitcoin, and anda nak beli 0.1, letakkan 1,000. Jadi dia tak blow, faham tak? Dia cukup. And you use it untuk trade or whatever. Saya tak berapa gemar letak dalam wallet Bitcoin ni, because by itself dia turun naik, the value turun naik. Sebab tu saya tak berapa gemar. Sama juga macam US dollar, tetapi US dollar a bit not that volatile banding dengan Bitcoin. I would sebabnya bila kita convert Bitcoin tu, katalah kita gunakan dia untuk trade currency balik, dia sendiri by nature turun naik. Itu sebabnya. Itu saya tak berapa gemar. Faham kan? Okay. Kalau dia tak berapa volatile lebih ni, then okay. Tapi sebab itulah saya tak gemar dia.
Ada cantik lah kalau kita masuk 5,000, 2,000 dahulu. Sekarang ni dah 9,000 kan. It might go up, but might. Might. It's still speculative in nature. So tu bagi saya aset yang selamat masih lagi US dollar. Masih lagi. So itu simpan masih lagi dalam US dollar. Dan next adalah seperti yang kita ceritakan tadi, gold, silver. That is more than one. Bitcoin is still more than one. More volatile. More volatile. Okay? Boleh? Okay? Ada apa-apa soalan? Market, nothing. Seperti saya present tadi, nothing. We have more positive market ke arah ni case pasal vaksin. We do expect dia untuk naik. And then more sideways selepas ini as market waits for NFP. Pada malam ni, market menjangkakan bacaan yang lebih baik. So we do expect saham ni lebih positif. Lepas tu sideways tunggu NFP. Okay, and at the same time anda akan dapati dolar akan lebih lemah. And this is still correcting ke bawah. Ini wave C. Okay, still correcting ke bawah. Euro USD still it's no way. Currency tak ada apa-apa. Waktu ni dia akan jadi macam ni lah. Tak ada apa-apa. Saham lebih positif. Nothing. Kalau ada setup pun, yang saya nampak adalah kepada yen pair, but this is not a high probability ni untuk GJ ni kan. Tapi ingat, GJ ni maybe. GJ macam GBP AUD, GBP NZD, GBP AUD you don't enter. GBP AUD ada setup. Ini adalah 3 wave. Ini 3 wave. Ini 3 wave. Ini dia dalam box, tapi saya tak bagi kepada anda because lepas ni saya sebut kenapa. Ini dalam box. Nampak tak? Ini dalam box. Tapi saya tak sharekan kepada anda because time frame besar anda dekat sini. Anda dekat wave 5. Wave 5 extension. Ini cukup lekuk dia untuk kata dia habis. Not somewhere you want to trade. Faham? Cukup. Ni cukup untuk 1, 2, 3, 4, 5. Dia mungkin dah buat wave 2 dah. Jadi sebab tu saya tak share dia punya setup. Faham? Ini cukup. Ini untuk 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Okay? Okay. Everything is in the analysis dalam market outlook tu, baca dia. Kita dalam sideway market dynamic more kepada sekejap anda akan nampak US dollar kuat, sekejap anda nampak US dollar lemah. Tunggu USD JPY, waktu tu baru ada nampak. Kalau trade, ada trade dekat time frame yang rendah masa ni. Yang rendah. Okay? Itu kita sekarang ni. You are here. Nampak? Everything is sideways. Untuk currency ni, everything is sideways. Mana kita? Everything is sideways. Kecuali index dia. Itu pun kita tak nampak yen pair ni terlalu meriah naik. Nampak? Biarpun contohnya seperti ES35 ni naik. Itu IBEX. Yang kecil-kecil dengan ni naik. Kita nampak Europe punya ni semua naik. Because kemungkinan untuk bantuan yang Dutch punya ni tadi menyebut mengenai COVID-19 punya bantuan. Itu yang menyokong kepada pasaran saham Eropah semasa. But the sentiment is not shared by others. Nampak US, nampak naik sekejap, lepas tu kita nampak untuk mata wang tak ke mana. Everybody is actually waiting untuk ni ada nampak Hong Kong 50 ni pun naik lebih tinggi. Ni buka sebab dia cuti semalam. Satu saya hide dia kalau tak dia terlalu volatile. Hong Kong 50. Okay? Okay. Kalau tak ada apa, kita masuk ke topik kita pada petang ini, iaitu kepada tema serta data ekonomi. Macam mana kita nak gunakan ya. Bila kita trade ni, kadang-kadang terlalu banyak info. Kita pun pening
Sekejap emosi okey, sekejap emosi tak okey. Ini yang the old wisdom lah. Investor first, trader second. Ramai yang ingat bila kita sebut investor first, trader second, maksudnya kita buat fundamental analysis dahulu, baru buat technical analysis. Betul tak? Itu yang orang selalu sebutkan, terutamanya untuk saham, betul tak? Terutamanya untuk saham. Betul tak, Ed? Kalau kita sebut mengenai investor first, trader second, orang akan sebut buat analisa fundamental dahulu, kita buat kualitatif analisis dahulu, lepas tu baru anda tengok technical. Betul? Betul? That concept is totally not applicable kalau anda trading. Kalau anda trading, whatever the fundamental says, if it doesn't reflect dekat chart, anda tak trade dia. Itu beza dia. If anda trade, anda trade. If anda invest, anda invest. Faham tak? Kenapa? Because bila kita bercakap mengenai investor, you are talking about what? It's the same. It's more or less the same. Tapi secara asasnya jauh beza. Apa beza dia? Apa beza utama dia? When we talk about investor, we are talking about looking for value. Yes, ada investor yang melihat kepada dua, value dan juga growth. Betul? Ni kalau kita ambil Ken Slim, tahu Ken Slim? Investor move the market? No, money move the market. The money might come from the investor, the money might come from the trader. Okay? Growth. Okay. Ini kepada ni mana tujuan, mana tumpuan investor tadi ya. Kalau you are looking at value, what parameters you look at. Kalau anda lihat kepada growth, what parameters you look at. To me macam ni. It's depending. Kalau anda seorang investor, anda invest tapi jangan guna leverage. Jangan guna leverage. Kalau nota saya dulu, saya ada tulis my Ken Slim. Nanti saya letakkan dekat grup. Sekejap saya masih simpan juga. Saya tengok dulu. Yang lama. Ni nota lama. Sekejap Nota lama kita ada saya tulis pasal Ken Slim. Bukan dalam ni, 2019. Webinar slide. Global stock ni saya masih simpan ke tak? Nanti saya share kalau Ken Slim income investing. Sekejap saya tengok ada lagi ni Ken Slim ni basically William in dalam investor ni. Ini Ken Slim. Apa yang anda buat, anda tengok earning per share, certain parameters yang anda tengok lah. Ambil ni lah, ambil screenshot dia. Zul, ambil screenshot ni. Spelling pun teruk. Quarterly. Betul lah, quarterly. Kenapa dia tak ada besar lah? Tak nak jadi besar dia. Okey. Ambil dia punya ni. Ambil dia punya screenshot. Dah. Dan okey. Itu Ken Slim lah. Satu lagi anda boleh tengok ini. Ni, Dogs of the Dow. Saya gunakan yang ni. Ni satu lagi. Itu lain. Satu lebih kepada mid term, satu lebih kepada long term. Yang Dogs of the Dow ni, ni. Dah. Ni untuk dividen. Ini lebih kepada dividen.
Dah ambil screenshot Tak ada orang nak kongsi ni. Tak ada. Kalau ada orang nak kongsi ni, dia akan suruh bayar tu. Tak ada orang nak kongsi tu. Orang kalau nak, dia suruh bayar tu. Lagi-lagi saham ni. Okay. 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 Study benda tu. Okay. Jadi kalau investor, kalau investor, the thing is, you are not using leverage. Bila kita trading, apa tugas seorang trader? Apa tugas seorang trader? Kalau anda bekerja, ni yang saya nak anda bezakan diri anda. Kalau anda seorang yang bekerja sebagai trader, anda kena ada entry. Kalau anda seorang retail trader, anda cuma ikut SOP. Anda cuma trade pada setup yang anda nak. Kalau institution trader, ada setup, tak ada setup, kalau dia ada volume yang dia kena satisfy ataupun ada order yang dia kena fill, maksudnya customer order, sama ada desk order dan lain-lain, dia kena masuk. Kita ni lain. Masalahnya, ramai retail trader cuba untuk nak buat apa institution trader buat. Contohnya, turun, tengok buka chart, kena entry. Jangan. Anda bukan bekerja sebagai trader. Okay? Anda seorang retail investor. Ingat yang tu. Jadi, apa yang saya nak anda fikirkan adalah, you come up dengan satu model pasaran anda. Apa yang saya kongsikan kepada anda selama ini adalah mengenai macam mana kita nak lihat correlation benda-benda yang move market ni. Okay? Apa yang saya tengok, seorang trader, seorang retail trader, tugas, tak kisah retail trader ataupun institution trader, tugas utama dia, apa bezanya? Tugas utama trader dengan tugas utama investor. Tugas utama investor apa? Kita mencari value. Mencari value dengan melihat future price dan future yield ataupun faedah akan meningkat. Itu tugas seorang trader apa? What is the most important part of trading? Menjaga risiko. Menjaga risiko. Tugas seorang investor tadi adalah mencari value with the notion that growth akan berlaku, yield akan masuk. Itu seorang investor. Tugas seorang trader adalah menjaga risiko, penggunaan equity, menggunakan satu sistem untuk memastikan dan mengetahui bahawa that system work. Sambil tu menjaga equity dia berdasarkan performance system. No, money come with everything ni. Bukannya terus money datang. Tak, everybody want to make money. Everybody. Tapi anda kena tengok pengkhususan anda. Siapa tak nak buat duit? Siapa tak nak buat duit kat sini? Everybody try to make money. Kalau kita letakkan dia sebagai satu ni, anda tak ada apa-apa. Everybody, of course, that is understood sebagai kita punya tujuan akhir dia. Okay? Tetapi, anda kena faham, in order for you to come to that final destination, anda kena tengok apa pengkhususan anda sebagai trader, apa pengkhususan anda sebagai seorang seorang doktor. Apa tujuan dia jadi doktor? Dia nak ubat orang? Tak. Tugas seorang doktor, kenapa dia nak jadi doktor? Of course dia nak gaji. Dia nak tampung dia punya ni. Betul? Jangan kata seorang doktor dia nak jadi sebab dia nak berbakti kepada manusia. Tak.
The end of menyala hidup. Betul tak? Tugas seorang astronaut. Oh tak, itu untuk glory, dia dapat pergi ke bulan, dapat pergi. Tak, hujung harinya dia akan dapat satu income untuk menyara hidup. Betul tak? Itu je. Jadi, tapi kalau kita letakkan itu sebagai matlamat depan kita, dan anda tidak melalui proses bagaimana anda menjadi seorang doktor, menjadi seorang angkasawan, menjadi seorang doktor, trader, menjadi seorang investor, anda tak akan dapat the hujung punya matlamat. Itu anda kena tengok. Hari ini kita philosophical sikit. Saya suka subjek ni sebenarnya. Filosofi. Filosofi. It comes from water. Tak apa. Siapa yang ambil filosofi saya tahulah. Okey. Financial market, anda akan tengok kepada bagaimana memahami pasaran, mengenai correlation. Saya dah tunjukkan dalam analisa kita tadi, bagaimana all these asset semua berkait. Semua berkait. Kalau anda katakan GM ni, GBP NZD, mana GM? Mana GN kita? Hilang. GN ni, okey, dia nak buat movement ni, ini adalah sama GN. Mana GN kita? Okey, GN. Okey. Kenapa dia semua jadi GN ni? Okey. Ini adalah sama dengan you might see a bit that one market ni. Okey. Kalau kita katakan GN ni nak habis, okey, dan move anytime, sebab apa saya tak gemar untuk nak short lagi? GA sama. Ini sama dengan GA. Kita tukar sini lah. GA, GN dan GU. Apa saya ni? Okey. GN, GA dan satu lagi. GU. GU. Okey. GU. Okey. Ini GU. Okey. Structure dia tak sama. Tetapi, kalau kita katakan GN ni nak habis wave 5 dan naik ke atas, GA nak habis dan naik atas, kalau kita nampak untuk GU ni belum sampai lagi dia punya 100%, anda nampak tak kenapa saya tak bagi set up tadi untuk GA tadi? Gusmin, faham tak kenapa saya tak bagi set up untuk GA tadi? Because we are looking at GU untuk buat benda ni. Untuk buat yang ni. Faham? GA tadi ada set up. Dia masuk dalam zone dia. GBP AUD kita masuk dalam zone dia. Kalau anda tengok kat 1 hour ni, dia berada dalam equal leg area. Dia berada dalam equal leg area. Dalam area ni. Seperti saya sebut kan. Okey. Tetapi I don't give you up dalam outlook because of GU kita nampak dia nak naik ke atas. Faham? Bukannya senang je letak. Tak. Kita akan tengok all this correlation. Okey? Kenapa saya katakan gold ada potensi lagi untuk nak ke atas? Because kita nampak untuk silver movement yang sama. Boleh? Okey? Dan setakat ini dolar punya pergerakan masih lagi dalam correction. Okey? Nampak?
all this saya letakkan dalam analisa. Okey. Jadi apa yang saya buat adalah correlation di antara different asset classes. So saya harap anda mula tolong membaca apa yang saya letakkan dalam slide ni semua, sebab kita dah ulang-ulang daripada webinar 1. Saya dah ulang 3 aset ni, iaitu US dollar, yen dan indeks. Apakah ni sebagai price, ini sebagai funding, dan ini sebagai aset. Nampak? And by looking at all three ini, basically you are looking at the whole market. Faham? Boleh Edward? Dungat? Cung? Aminul? Ed? Basically you are looking at the whole market. Dan saya mudahkan lagi. Ni makin lama makin simple. Saya mudahkan lagi. Saya letak the whole chart ni dalam satu. Aminul, nampak? Nampak je? Sebelum ni kan kita bagikan dia kepada 3 chart. Saya letak everything. Anda boleh guna yang sama dekat investing.com. Dan anda move dia akan jadi dia akan rebase. Maksudnya dia akan start daripada satu masa. Okey? Okey. Depend. Kalau anda melihat pergerakan hari ini, dia simple, letak satu. Anda melihat pergerakan hari ini, kita USD JPY sideways. US dollar pair dan yen pair adalah searah. Indeks ke atas. Kita berada dalam sideways dynamic, negatif US dollar. Kita berada dalam dinamik ini. Kita berada dalam dinamik ini. Yen pair, dollar pair, same direction. Jadi kalau dan kita berada dalam dinamik ini, same magnitude. Jadi dollar pair akan naik, yen pair akan naik. US dollar JPY sideways. Dan ini untuk short term, ini untuk short term. Sebab movement tu dalam short term untuk hari ini. Untuk intraday, all this map saya sediakan kepada anda. Cumanya nak tengok je. Boleh? Kalau anda view yang lebih besar, tapi saya bukan tengok satu-satu, bukannya tengok ini. Saya akan tengok movement ini berdasarkan where we are dalam chart. Jadi apa yang anda tunggu, lihat map yang saya buat tu. This is the whole thing yang anda cuba buat. Map ni semua dah ada. Tinggal anda nak baca je lagi. It is there. It's based on apa kita nampak. Tugas anda cuma nak cari set up. Pakai teknik anda. Kalau tak ada teknik, anda tengok kepada apa yang saya letakkan dekat sini. Tengok mana satu yang ada incomplete sequence. Maksudnya dia ada nak pergi lagi. So kalau kita katalah kita trade dekat M15. Contohlah ada trade dekat GU. Contoh, anda nampak dia tak sampai lagi 100%. Okey. Anda tunggu yang ni buat 3 wave pullback. Anda ikutlah. Ada cut outlook yang mana? Yang map market, everything is there. Map market ni semua ada. Semua ada kat sini. Boleh tak? Semua ada kat sini. Semua ada. Map market. Teknik yang saya pakai ni ya, ini. Ni dia. Ni dia. Anda nak tengok dia break tadi yang kita sebut pasal ni. Dia break daripada channel dan lepas tu 3 wave pullback, anda tariklah Fibo. Letak 1, 2 dan 3, sini tempat entry. Sini tempat entry. Stop loss bawah ni. TP ambil 1, 2 dan 3,
TP kat sini. Ni cerita dia. Ni semua ada kat sini. Time frame. M1 boleh, monthly pun boleh. Sama je. Technical is applicable in every time frame. Kita dia, anda dapat trade time frame mana? Kalau monthly, buat kat monthly. TP lagi 3 tahun. Boleh. Kalau anda jenis trader macam tu, tak ada masalah. Itu seorang position trade. Dia semua sama. Okay? Everything ada kat sini. Study yang nota ni nak cepat, jangan trade dekat monthly, trade dekat M1. Tapi cerita dia anda kena ni lah. Anda kena, saya mark sampai H1, tak dapat saya nak pergi lower daripada tu. Kalau tak meriah, tak ada buat lain. Tak kisah. Saya tandakan dekat H1, anda tengok sebabnya dekat makin lower time frame lagi banyak lekuk. Itu je beza dia. Okay? Semua teknik, everything ni semua. Cerita dia, bila kita trade, buat plan anda. Jangan buka chart. Nasihat saya, jangan buat benda ni. Buka chart, cari entry. Jangan. Anda buka chart, cari setup. Anda trade M1 ke, anda trade H1 ke. Maksud dia macam ni. Anda tunggu satu tempat. Bukannya trading ni macam orang memburu. Faham tak? Anda parking kereta, anda tak ambil machine gun, anda pergi tembak hutan tu. Seorang yang memburu, dia akan keluar daripada kereta dia tengok tempat yang sesuai, dia tengok tapak kaki haiwan, ada kat situ, bau dia ada apa semua, dia cari tempat, dia tunggu. Itu seorang trader. Bukannya keluar kereta, nampak hutan, ambil machine gun. Orang kampung tengah tanam ni, tengah cari ayam hutan, dapat manusia, kita pergi. Pengsan. Kita tadi nak buru haiwan, balik bawa manusia. Lemah ada. Itu buat hal. Sniper style. Macam ni lah. Ada masa bila kita memburu haiwan tu kita tak dapat kan. Ada masanya kita dapat. Sama juga trading. Ada masa kita loss. Ada masa kita win. Yang pentingnya, kita buat app kita, kesilapan dalam trading ni adalah apa? Kesilapan dalam trading ada few. Yang pertama, tak ikut sistem. Dia kan dia ada teknik. Tapi buka chart dia jumpa entry. Tak pakai pun teknik dia. Tuliskan. Untuk settlekan masalah ni, tuliskan. Kalau orang tanya, macam saya ni, ni. Orang tanya, macam mana kau trade tu? Ni. Macam mana kau analisa market? Ni. Macam mana saya analisa market? Ni benda dia. Saya rasa cukup jelas kan? Orang tanya, macam mana kau analisa market? Ni. Ni dia. Ni. Saya analisa market macam ni. Lepas tu, macam mana pergerakan dia? Ni. Semua map ni ada. Apa nak trade? Ni. Semua ada kat situ. Belum. Semalam pergi PJ Digital Mall tapi nampak orang semua masih takut-takut je. Tu yang tak sempat nak beli tablet. Nantilah. Hujung minggu insyaAllah. Hujung minggu beli. Ni. Apa nak trade? Lepas tu kat mana technical kita? Nah, semua ada kat sini. Mana dia? Technical kita semua dekat sini. Dan ingat dia punya ni. Ingat dia punya ni. Dia punya cerita ni. Wave 1 choppy, not obvious in inception. Wave 2 sharp correction. Wave 3 cannot be the shortest. Ada momentum. Kita nak cari yang ini. Itu dalam dynamic. Shallow correction dan wave 5 must end with divergence. Semua ni ada dalam ni. Dah lama dah benda ni. Everything there. Tulis SOP anda. Kesilapan, tulis SOP. Tulis SOP anda. Apa anda buat, bagaimana anda analisa. Kalau anda tak dapat ceritakan kepada orang,
anda tak dapat nak trade. Faham tak? Oh, dia macam ni. Itu bezanya. Kalau orang pernah dengar tak cerita pasal Warren Buffett? Orang tanya dia, macam mana dia enter? Dia tak dapat nak cerita sebab dia tak trade. Dia seorang investor. Kan? Dia seorang dan dia tak ada satu parameter khas untuk dia nak tengok market. Oh, macam ni aku buy, macam ni aku sell. Tak. Dia tak menggunakan satu parameter khas. Yeah? Dia tak guna. Ramai yang tanya bila dia beli airline punya saham last year, tak silap saya. Lepas tu dia keluar kan. Ramai yang tanya. So he was not a trader. He is an investor. But kalau anda seorang trader, you must be able untuk tanya, okay, what is your SOP? My SOP is this. Anda tak perlu terang dengan orang pun, tak perlu buat webinar macam saya. Anda buat untuk anda sendiri. Macam kalau hedging, yes, macam mana anda hedging, whatever. Tuliskan macam mana. Yeah? Jangan ada melibatkan emosi. Macam ni lah aku buat. Macam ni. Oh, ni apa aku buat. Lepas tu anda tengok balik. Trading anda sama tak SOP anda? Kalau tak sama, anda dah ada mistake. Tak kisah anda buat duit atau tak. Itu nombor satu. Nombor dua, position sizing model. Bagaimana anda menggunakan modal anda dan tahu berapa nak trade pada sekarang berdasarkan prestasi sistem anda semasa. Kalau ditanya, $10 satu entry teknik anda sekarang, berapa boleh buat? Berapa boleh untung? Kalau anda katakan masih rugi, kenapa anda trade? Kenapa anda menggunakan teknik berkenaan? You must be able untuk nak tengok sistem anda sendiri sebab dia naik turun. Tak adanya benda konsisten. Benda paling bohong yang orang sebut dalam trading adalah konsisten. Tahu tak? Konsisten adalah anda konsisten mengikut disiplin apa yang anda buat. Mana ada orang nak kerja setiap bulan dapat gaji sama? Orang nak lebih. Siapa nak konsisten dapat gaji 20 tahun kerja konsisten? Mana ada? Okay, what you want is to maximize your system performance. Masa dia tengah perform, expectancy tengah tinggi, anda akan tingkatkan anda punya position size. Dan anda ada satu yang sesuai kepada the R multiples dia. Ni kita ceritakan sebelum ni. Yeah? Maksudnya anda tengok performance dia certain dan anda naikkan position sizing anda. Bukannya satu entry tiba-tiba profit lebih, second entry tiba-tiba double lot size. Itu bukan orang trading. Itu orang double up. Tahu tak double up? Double up anda tunggu hari Rabu, hari Sabtu, hari Ahad. Tahu apa tu? Itu orang main double up. Double up. Okey? Siapa kaki faham Okey. Okey. Dan dua ni, position sizing dan SOP. Trade price action. Trade apa yang anda nampak. Main kutu. Oh, dahsyat. Okey. Buatkan trade plan. You know what to do. Kalau malas nak tulis benda ni, buat benda ni. Ni jadual saya. Hari-hari. Saya tak duduk tengok je chart. Saya update chart-chart ni, kalau nak tahu, saya update chart-chart ni pada sekitar jam 12 tengah hari. Lepas tu, yang lama saya buat nak letak link ni. Lain sekejap. Update chart tu sekejap je. Nak buat link ni satu, nak cut paste, letak kat situ je lambat. Kalau nak update chart ni tak lama pun buat. Tak lama, 15 minit, setengah jam, paling lama pun setengah jam. Ke semua chart ni. Yang saya letakkan link. Kadang hari hujung minggu saya akan updatekan yang ni semua.
Mana ada orang buat macam ni? Ada tak siapa-siapa yang buat ni semua? Ada tak? Kat sini ada tak? Adalah mungkin 5 chart. Ada siapa-siapa dah pernah buat lebih 15 chart? Saya ingin juga. Kalau ada, boleh kerjasama dengan saya. 15 chart sampai H1. Ada tak? Kalau for hour tu ramai. Sampai H1. Setahu saya tak ada. Setahu saya lah. Amin. Ada try buat? Lugat. Okey. Tapi sebenarnya kalau anda duk buat, tak lama pun. It doesn't take that long. Even kalau anda terpaksa recount, sebabnya dia cuma biasanya tukar position ataupun tukar fractals dia. Itu je. Okey. So, ini je. Buat jadual. Buat jadual. Anda bukan bekerja tau. Anda cuma certain time. Lepas tu letak alert. Tak kisahlah anda scalper. Kalau anda scalping, anda akan tunggu satu area untuk nak masuk. Bukannya buka chart tekan. Kalau buy kan, buy ni silap, dia turun pula, kita pergi H. Sell balik. Lock dulu. Sementara tu kita sell. Buat betul-betul. Kalau buat yang ni, percayalah, anda akan, mula-mula masa dia ni, anda akan lekat dekat skrin 3 jam. Ada buat benda ni? 3 jam. Kata scalp. Scalp ni sepatutnya tak sampai 5 minit je. Nak belajar cari entry, yang saya tulis ni tadi, anda boleh pergi yang dalam ni tadi. Kan semua tu dah tulis ni. Semua tu dalam tu. Semua. Everything ada dalam ni. Kalau tengok dekat grup satu-satu lagi. Dalam market outlook map lagi. Semua ada. Apa yang tak ada? Time. Anda boleh ikut kepada time anda. Okey? Jangan duk menghadap lah. Itu je. Asalnya bukan main sehat dulu sebelum jadi trader. Bila dah jadi trader, Allahu. Jadi kamil. Boleh guna EA. Tak ada masalah. Tapi cerita dia, anda perlu apa, EA cuma automated trading. Tak ada ni. The thing is, saya pun ada EA. EA mana? Saya ambil download daripada Facebook. Ada orang kongsi. Ambil. Bagus. Cerita dia, it's nothing about the technique. It's all about money management. It's all about money management. It's nothing to do hebat EA. Ada masa hebat. Masa dia tengah hebat, kita besarkan lot sizing. Ada masa dia tak hebat, kita kecilkan lot sizing. Itu je. Saya tak pernah kata manual trading bagus, EA bagus. Yang akhir ujungnya kata MC juga. Tak. MC itu sebab tak jaga duit. Itu je. Kan? MC itu sebab tak jaga duit. Dan saya lebih berfikir sebagai portfolio. Bukannya account. Itu orang marketing. Saya bukan orang marketing. Saya berfikir pasal portfolio. Okey? Buat video anda. Kalau malas nak tulis trade plan, buat video anda. 2 minit. 2 minit. Tiap-tiap hari. Pakai phone anda tu. Pakai phone. Buat video anda. Pertama, ingatkan diri anda kenapa anda trade. Apa perasaan anda semasa hari ini mengantuk sikit. Cerita berdiri anda. Buat jadi diary. Ni ceritalah 20 saat. Janganlah pergi buat cerita cinta pula dengan anda punya phone sendiri. 20 saat. Lepas tu, market analysis buat dia dalam 1 minit. Lepas tu, ingatkan kepada diri anda, oh sekarang ni aku nampak aku punya teknik sekarang ni, dia tengah berapa expectancy. Buat ni. Expectancy, apa position sizing model, saya berada dalam tier 1, tier 2. Tier 1, tier 2 ada tengok yang saya kongsikan sebelum ni. Dalam apa core position sizing model. Okey? Ingat 2 minit. Buat video ringkas 2 minit. Okey? Itu
Ini akan banyak membantu. Sebabnya kita tahu, untuk anda nak improve, bukannya belajar lagi hebat teknik tahu baca market. Tak. Untuk anda nak lagi improve, anda rekodkan anda punya trading. Anda rekodkan apa anda buat dan anda tengok balik pada satu masa, nak tengok adakah anda mengikut anda punya disiplin. Itu rahsianya nak jadi seorang yang bagus. Bukannya tahu baca market semua. Macam ni candle ni naik, macam ni turun. Tak. Itu bukannya rahsia trading. Banyak je kat YouTube, bagus-bagus. Tapi orang kita berfikir macam tu, lagi banyak aku tahu semua, aku tahu lagi hebat aku trade. Tapi bila depan chart, dia tak ikut pun. Kan? Dia buat benda lain. Tiba-tiba ini campur ini. Mana bagus ni? Kalau kita nak tahu dia bagus, tiap kali kita buat macam tu, dia berulang jadi cantik. Jadi sekarang ni, kalau suruh buat journal, berapa orang yang tulis? Berapa orang? Mana ada? Kamil, buat Kamil. Mana buat? Mana ada? So what you do, buat sikit. Macam mana buat sikit? Nama je tulis. Nama je. Title journal tu nama. Lain tak ada. So what you do is, ambil phone anda, benda yang sentiasa berada kat tangan, rekodkan 2 minit tiap-tiap hari. 2 minit je. Tak, gunakan phone. Kalau buat dekat MQL, tak kisah signal ke apa ke. I mean, whatever you do, anda kena tahu prestasi dia dan teks dahulu. Kan? Kalau saya nak kata okey, mana saya tahu? Teks dahulu. Jangan buat dia dekat demo. Gunakan position sizing model yang betul. Tengok prestasi dia sebulan. Sebulan at least. Lepas tu barulah kita nak letak duit. Kalau saya buat skim, pelaburan, apa anda tanya kepada saya? Apa kalau saya tanya? Kalau saya nak buat skim, apa anda tanya? Return berapa cepat, berapa lama, kan? Jadi saya boleh tunjukkan performance last year. Tapi performance last year tu tak tentu dapat nak tunjukkan tahun ni, betul tak? Sedangkan untuk ASD pun kita tak tahu. Tak tahu dia scam ke tak scam. Kan? So what you do is, yang bestnya dekat currency market, dekat financial market ni, anda ada demo account. Test dia dahulu. Kalau betul dia dapat seperti dan dia dapat memberikan apa yang anda nak. Cerita dia, anda nak apa? Okey, jadi anda tahu apa anda nak, dan anda boleh setkan risk tolerance anda. Anda akan tengok kepada modal, kepada apa anda nak, dan berapa pulangan kepada sistem ataupun signal anda guna, EA anda guna, manual trade anda guna, teknik anda guna. Kalau anda pun tak tahu apa anda nak, aku trade nak buat duit. Yalah, berapa? Macam mana tu? Kan? Aku nak buat banyak duit. Banyak tu berapa? 100 jadi 1 juta? 100 jadi 1000? Kalau benda tu masuk akal, tak apa. Ini kita letak benda tak masuk 100 jadi 200. Bila? Esok. Kalau boleh buat setiap hari, bagi tahu saya. Saya pun nak letak duit. Buat apa letak 100? Kan? Jual rumah. Letak. Jual rumah. Nampak ayam, jual ayam. Nampak Kamil, ambil cermin mata dia. Jual cermin mata Kamil. Nanti beli baru Kamil. InsyaAllah. Kan? Dan buat pinjaman kan. Bagi tahu kat bank tu, insya-Allah hutang yang 1000, esok saya bagi 1,500. Bank pun nak. Manalah. Letaklah benda yang masuk akal. Okey? Itu je. Kita tengok yang sebut benda, ya Allah. Janganlah. Kita buat benda yang masuk akal lah. Kita dapat explain dekat mak kita. Itu je. Mak kita pun tak tengok kita besar kecil je. Ini cerita bulan pun sampai mana tak bulan. Okey? Jadi fikirkan cerita yang betul lah. Something yang masuk akal. Masuk akal kepada risiko anda ambil. Itu je. Jadi anda kena tahu apa anda nak. Of course kalau anda nak pulangan tinggi,
you will take higher risk. Anda ambil higher risk setiap hari, toke apa pun bankrupt tau. Dah tahu kita dalam bidang yang high risk, duk ulang forex high risk. Risk tu bukan datang dari forex. Risk tu datang daripada kita. Sini bilang make rule. Ya, ikut rule, itu je. Okey? Buat video pendek anda. Okey? InsyaAllah bersama lagi pada sebelah malam nanti. I hope I'm showing you guys enough info. Anda dah nampak correlation. Gusmin, nampak kan? Zul? Azad, nampak kan? Kaitan-kaitan di antara di antara instrumen, macam mana nak guna dia. Now, cuma nak praktiskan dia. Buatkan anda punya SOP tu lah. Slide ada dalam grup. Kalau tak ada lagi dalam grup Telegram, message saya dekat FB, kat Messenger, then saya bagi link. Semua slide ni ada dalam grup Telegram. Tak payah email saya. Okey? Ambil. Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Tak kisah apa pun sistem anda, asalkan anda disiplin dan ada kaedah pengurusan risiko yang lengkap. Okey, thank you. Komdos. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi pada sebelah malam nanti. Helmi pada jam 8 dan saya pada jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua. Terima kasih. Thanks to that. Thanks, Kamal. Jangan lembat spek nanti kau ya. Okay, well, thanks. Patah. Thanks. Message saya dekat Telegram. Message saya kat Telegram. Message saya dekat FB. Saya tak dapat add macam tu, jadi kena ada your info. Jadi saya bagi link. Okey, itu. Message saya kat FB, lepas tu saya bagi link untuk Telegram. Ataupun message saya dekat Telegram. Kalau anda dapat cari saya dalam Telegram, lepas tu saya bagi link group lah. Masuk. Kalau dah ada, okey. Okey? Okey, terima kasih semua.